Nak cerita tak mau cerita Tak boleh cerita lah. Tak tahu lah. Boleh? Tak tahu Tak tahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. Untuk kali ini aku just nak cerita aku punya pengalaman. Tak maulah pengalaman. Kenapa aku quit daripada menjadi seorang doktor. Korang mesti terfikir kan, buat apa dia YouTuber masa depan tak ada. Quit jadi doktor, gaji besar, macam-macam dah besar. Sebenarnya aku ada sebab kenapa aku quit dulu. Nak kata aku tak suka bidang ni, setak juga. Sebab kalau aku tak suka, apa aku buat channel berkaitan dengan medical. Sebenarnya perasaan cinta aku terhadap dunia perubatan tu masih ada, masih segar dalam kepala otak aku sekarang ni. Sebab itulah aku suka share pasal ilmu perubatan dengan korang semua. Yang jadi masalah ni, yang membuatkan aku rasa benci kepada sistem hospital adalah dia punya seniority tau. Ada hierarki sistem dalam sistem hospital. Dekat situ dia ada satu barrier antara junior dengan senior tau. Yang membuatkan rasa macam tak best lah. Aku tak mau cerita kenapa aku quit. Sekali lagi aku akan buruk-burukkan sistem hospital. Tak apalah, yang dah jadi, jadi. Dan ni aku nak share dengan korang apa pengajaran yang aku dapat lepas aku quit doktor dulu. Memang banyak cabaran lah. Sumpah banyak gila cabaran. Okey, aku quit medical houseman pada 2018, seminggu lagi sebelum raya. Seminggu lagi sebelum raya tak salah aku. Bila aku tak tahu, macam Tuhan nak tunjuk something tau. Lepas je aku berhenti, lepas aku quit daripada medical tu, aku terus dapat campak. Campak besar tau. Muka, ya Allah, macam hentaman meteor. Punya banyak, macam merah-merah berayak-kayak tu. Boleh kata waktu raya tu orang ramai berselfie bagai aku seorang je tak mau selfie. Dah muka hodoh, campak pula dengan campak, double hodoh. Lah biasalah kan, bila main raya orang tanya kan, Wiwan harga doktor kan, biar kata, weh aku lah hati hanya Tuhan je tahu. Aku rasa macam nak rimbuk je ni tanya aku ni. Dia tak tahu aku dah bau quit. No, God, please, no, no. Dan lepas tu dengan ada masalah family sikit. Parents, biasalah parents letakkan harapan yang tinggi kan. Kalau anak dia jadi seorang doktor, mesti dia rasa macam bangga, betul tak? Pok aku cukup bangga tau. Cerita kat member-member dia aku ni bla 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 semua bagai. So aku rasa macam sedih lah. Sedih sebab aku dah putuskan harapan. Pok aku tak ada dah meninggal. So sedih tu dia double sedih tau. Aku kecewakan arwah pok aku kecewakan mak aku, dan juga aku kecewakan waktu tu lah bakal isteri aku, yang mana isteri aku dah sekarang. Yalah, macam kalau lah fikir balik, kalau aku doktor dulu, aku rasa hidup dia mesti senang. Tapi apa yang aku tahu sekarang ni, plan Tuhan adalah plan yang terbaik sekali. Kita plan ke arah tu, tapi Tuhan ada plan dia, yang mana plan dia memang yang paling terbaik untuk kita. Memanglah agak susah hidup aku sekarang, tapi apa yang Tuhan nak bagi ke aku adalah satu, masa aku bersama isteri aku. Yang kedua, masa aku dengan anak-anak, dengan anak aku. Tuhan nak bagi yang, walaupun okey, rezeki tak semestinya duit. Macam tak, kadang-kadang rezeki ni datang dalam bentuk selain duit. Bersama keluarga, kesihatan yang baik, lepas tu kita berada dengan orang-orang yang positif, orang yang sentiasa sokong kita. Macam aku dikelilingi dengan orang-orang yang positif, orang yang sentiasa motivasikan aku, especially-nya isteri aku. Yalah, kau try fikir, contoh kalau kau di tempat isteri aku kan, hang nak bersama dengan orang yang betul-betul dah tak ada masa depan. To be honest lah dengan korang, kalau kau punya kerjaya, kau punya sijil cuma laku dalam medical line, bila kau quit daripada line tu, kau rasa kau boleh guna tak sijil tu untuk apply bidang lain? Tak laku babe, serius tak laku. Aku dah try dah. Apa yang aku dapat? Overqualified. Dia ni kerja tak lama lah. Yang tu je lah. Aku macam bersyukur sangat-sangat aku dapat seorang isteri yang faham, yang sentiasa bagi motivasi kat aku. Okay, contoh macam aku nak buat YouTube channel ni kan, walaupun aku start YouTuber newbie,
yang kosong subscribers, dan lepas tu tak ada masa depan, dan view pun buat video gila-gila. Korang tengok kan video aku yang dulu, kadang-kadang view seorang, 2 orang, 3 orang view, padahal edit kadang-kadang 6-7 jam sehari. Macam tak ada masa depan tau. Tapi dia still, dia keep support aku. Dia kata tak apa bang, buat je bang, buat je. Mungkin akan ada satu titik permulaan baru untuk hidup aku. Aku memang, aku kadang-kadang, yalah, walaupun kita ikhlas buat video kan, kadang-kadang bila kita buat video gila-gila, tiba-tiba 1 view, 2 view, kadang-kadang rasa down juga, betul tak? Jujur lah, jujur, serius jujur korang cakap. Korang edit gila-gila walaupun tengok macam newbies kan, tengok noob gila yang edit. Tapi bila kau buat dengan kau punya skill time tu, kau dah rasa macam hebat gila aku edit video time tu. Padahal bagi orang profesional tengok, dia ni edit video macam budak-budak tadika je. Padahal kita time tu dengan skill time tu buat, rasa macam macam buat filem Avengers tu. Lepas tu upload, tengok seorang tengok, rasa macam down. Pengajaran yang aku dapat lagi bila aku quit, ialah macam kita dipinggirkan tau. Kita dipinggirkan daripada kadang-kadang sahabat-sahabat kita yang mana tak selevel dengan kita. Dulu kita hang sama-sama waktu dekat college dulu. We Wan, jom main bola. We Wan, jom badminton. Wan, jom pergi karaoke. Tapi bila macam aku keadaan macam ni, macam aku kesorangan macam tu. Ada setengah kawan aku yang mana aku kawan daripada kecil dulu sampai sekarang, sentiasa support aku. Banyak juga kawan-kawan aku macam ni. Tak apa Wan, rezeki Allah tu luas, buat je. Tuhan nak tunjuk yang mana kawan dengan yang mana yang pura-pura kawan. Antara hikmah yang aku kuat adalah Allah nak bagi aku sumbangan dekat orang-orang di platform ni. Try bayangkan kalau aku masih dalam medical line, aku rasa aku tak ada masa untuk edit video, untuk kenal kawan-kawan dekat YouTube, dan nak ajar korang something, aku rasa tak ada masa. Melainkan dia mungkin dia doktor yang dalam akademik, contoh macam lecturer kan, mungkin dia ada masa time tu. Ataupun dia doktor yang freelancer yang ada klinik sendiri, itu mungkin lah, aku tak mungkin. Satu lagi hikmah aku cakap, dalam 2018 selepas raya, tak salah aku start bulan 10, aku start register sebagai Grab driver. Okay, aku buat Grab dekat Penang. Okay, antara hikmah dia adalah aku belajar communication skills. Communication skills ni contoh macam hang dia driver Grab dekat Penang. Penang ada lokasi strategi untuk jumpa Mak Saleh. Kebanyakan aku punya passengers adalah orang-orang luar negara. Orang Mak Saleh celuk ni, bukan Mak Saleh celuk, orang Mak Saleh betul-betul ni, yang tak tahu cakap Melayu, yang memang hang kena cakap English. So dekat situ Tuhan nak aku asah English aku. Memang betul, English aku memang betul-betul improve dibandingkan dengan English aku waktu aku medical student. Dan selain itu, dia tingkatkan aku punya confident level tau, untuk berdepan dengan orang. Macam aku ni introvert sebenarnya, aku senyap, aku orang yang pendiam. Melainkan kalau aku jumpa orang yang betul-betul satu kepala dengan aku, baru aku bising. So bila aku jadi seorang driver Grab ni, hang ada satu orang panggil rating tau. Kalau hang bagus, passenger akan rate hang tinggi. Okay, bila rate hang rendah, hang ada risiko untuk kena terminate. Yang ni dia punya cabaran bila hang jadi sebagai driver Grab ni. Untuk aku maintain aku punya rating tinggi, waktu tu aku pick up memang Grab aku punya sumber pendapatan lah. Yalah, aku nak kahwin time tu. Aku nak kahwin, so kumpul duit kat mana? Melalui Grab lah. So memang aku nak jaga rating aku. Aku betul-betul jadi macam orang yang friendly tau dengan passengers. Padahal aku introvert, jadi macam extrovert pula. Sembang huah-huah dengan passengers, lepas tu cakap English. Lepas tu hang tahu tak, English orang putih ni bukan slang macam kita. English orang putih kadang-kadang dia pun cakap habuk pun tak faham pun. Tapi bila aku dah belajar sebagai driver ni, kita boleh tangkap slang dia orang. Bagi aku slang English yang paling susah faham tau, accent Australia. What? Memang tu paling susah bagi aku. Kadang-kadang aku dengar yang hujung-hujung, yang mula-mula habuk aku tak tahu. Yang itulah pengalaman yang aku dapat lah kan. Banyak jugalah improvement. Aku banyak bersosial dengan orang. Okay, bersosial, berkomunikasi. Lepas tu aku punya English aku brush up. Selain tu aku belajar satu nilai, yang mana tak kisahlah hang ilmu hang tinggi di mana sekalipun, tapi bila hang ada dalam satu community, ilmu tu tak penting lagi. Yang paling penting adab. Sebab apa yang aku tengok, contoh dalam Grab lah kan,
Aku pernah jemput CEO, aku pernah jemput kerani, aku pernah jemput cleaner. Semua lapisan-lapisan profession yang aku pernah jumpa. Doktor sekalipun pun aku pernah jumpa. Yang berlagak, yang tak berlagak, semua aku pernah jumpa. So apa yang aku nampak, bila hang jumpa orang-orang macam ni, hang kan nampak yang mana orang tu betul-betul orang ke beruang, macam tu lah. Adalah apa yang aku nak cakap, dia macam bila ilmu ni membuatkan hang jadi sombong, ataupun ilmu ni akan menyebabkan hang jadi lebih tunduk, down to earth, maksudnya lebih humble. Ada seorang CEO ni, aku ada ambil dia kat lapangan terbang. Dia orang Belanda, dia macam bos lah, dia humble gila kot. Pakaian semua biasa je, tengok dia macam orang biasa kebanyakan. Tapi bila tengok dari segi dia cakap, lepas tu dengan dia punya karisma dia tu, dia ada terselit-selit sikit dia punya kerjaya tu. Lepas tu aku pun CEO bye. Dan aku pergi hantar dia dekat hotel yang betul-betul mewah dekat Penang. Humble gila kot. Lepas tu tips pun banyak kot. Tips tu tak apalah, aku tak harap pun tips, tapi dah bila dapat tu alhamdulillah lah kan. Tapi itulah iktibar yang aku dapat selepas aku quit ni. Okay, antara sebab kenapa aku teruskan channel ni adalah sebab aku memang suka untuk share ilmu dengan korang. Aku rasa macam kalau aku tak share, aku rasa macam rugi ilmu aku. Yalah, aku tak boleh praktis, tapi takkan aku nak biar lama-lama hilang ilmu. Kalau tak amalkan memang akan lupa. Tu memang betul. So aku just share dengan korang, mana tahu jadi saham aku untuk akhirat, betul tak? Aku suka apa yang aku buat sekarang ni. Memanglah kalau fikir-fikir balik, aku rasa macam menyesal juga aku quit. Tapi bila aku fikir balik, kalau aku still dalam bidang ni, kemungkinan aku punya mental health mungkin akan lebih teruk. Silap-silap aku tak ada waktu sekarang ni. Mungkin aku dah batu dua sekarang ni. Memang betul-betul aku depressed time tu. Sebab tu aku yakin rezeki Allah bukan satu jalan je, banyak cabang. Hang rajin tak rajin je, yang tu je. So aku betul-betul bersyukur lah dengan hidup aku sekarang ni. Walaupun taklah semewah doktor gaji 5-6 ribu sebulan. Memang tak mewah. Aku tak mewah duit, tapi aku mewah pada masa aku dengan keluarga, dengan anak. Kata-kata aku simpulkan lah apa yang aku dapat. Walaupun benda ni suka untuk hang terima, tapi hang yakinlah di sebalik kesukaran mesti ada kesenangan. Asalkan jangan pernah berputus asa, jangan pernah give up. Teruskan apa yang hang dah start, hang teruskanlah. Macam sekarang ni, macam aku, ramai tanya aku sekarang ni aku tengah kerja apa. To be honest, aku tak kerja apa pun. Aku bantu bini aku bisnes. So dekat situlah modal aku. Yang penting aku teruskan usaha. Tuhan pun tak suka bagi rezeki yang kita just mengharap, bukan kita usaha. Tuhan takkan bagi. Memang ada rezeki yang kita tak usaha pun dapat, tapi tak sebanyak mana rezeki yang hang usaha dan hang dapat. Hidup ni bukan kita nak jadi satu benda je tau. Contoh macam kalau nak jadi seorang doktor, satu ni je nak jadi. Banyak benda nak jadi. Macam aku, ialah aku tak jadi doktor dalam reality, tapi dalam platform YouTube. Dan boleh jadi chef, aku masak hari-hari. Lepas tu boleh jadi mekanik. Kadang-kadang kereta aku yang pemin. Jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Lepas tu jadi videographer. Yalah, try fikir. Kalau aku tak quit doktor ni, aku rasa aku tak reti edit video. Walaupun editing skill aku ni macam noob juga, tapi at least aku belajar something tau. Dulu mana aku reti, mana aku pandai ambil gambar, mana aku pandai record video, tak pandai. Banyak benda aku belajar lepas aku quit tu. Edit video, upload YouTube, buat channel YouTube, lepas tu bersosial media, macam-macam aku belajar lah. So aku learn ni, memang aku nampak hikmah dia. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni. Aku tak tahulah aku dah bagi poin-poin yang penting untuk korang ataupun tak. Aku harap aku kongsi something untuk hari ni, so ada manfaat juga untuk korang. So macam biasa, stay healthy, be happy, dan see you in the next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.